Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada kali ini kita akan mengadakan program Tadarus Al-Quran interaktif bersama saudara muslim. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin, para penonton, para pendengar sekalian, pada kali ini kita akan ada sedikit kelainan di mana bimbingan kepada para mualaf ataupun saudara muslim kita jemput daripada kelas pengajian Islam Perkim Kebangsaan dan akan dibimbing oleh Ustaz Muhammad Jaiz Mariapan Abdullah selaku pegawai di unit UPPP Perkim Kebangsaan. Baiklah, kita akan ada beberapa orang mualaf yang dijemput bersama dan mereka akan bersama-sama untuk membacakan surah-surah yang telah pun dipilih. Dan insya-Allah Ustaz Jaiz akan memulakan program tadarus ini dengan memberikan sedikit isi-isi penting berkenaan dengan surah yang akan dibacakan dan seterusnya beliau akan membimbing semua mualaf ataupun saudara muslim untuk membaca Al-Quran tersebut bersama-sama. Baiklah, kepada anda yang ingin baru nak belajar dan ingin nak memperbaiki mutu bacaan dan kualiti Al-Quran, jadi bolehlah memanfaatkan slot video kita ini dan insya-Allah kita akan ada beberapa siri yang akan kita siarkan di dalam rancangan website kita. Jadi jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe YouTube, Facebook, Instagram dan juga Twitter Perkim Kebangsaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya, hari ini insya-Allah kita sama-sama akan mengikuti tadarus interaktif bersama saudara muslim anjuran Perkim Kebangsaan. Insya-Allah wahai sahabat-sahabatku sekalian, ya, sebelum kita nak mulakan ya kita pengajian kita pada hari ini, marilah kita sama-sama ya kita memohon keberkatan daripada Allah SWT. Oleh itu kita membaca doa. Ya, oleh itu sama-samalah kita mengangkat tangan, ya, ikut saya. Yang mana hafal alhamdulillah, yang belum hafal ikut saja. Okey? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya kelas kita ini mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh insya-Allah tuan-tuan, hari ini ya kita kena saya nak maklum pada semua, kita akan memulakan bacaan surah Ad-Duha. Ya, insya-Allah sama-sama kita baca. Sebelum kita nak baca ini, kita marilah sama-sama kita menghayati ya intipati ayat ini, apa pengajaran ayat ini, ya. Oleh itu saya minta sama-sama menghayati. Yang mana tak faham, tanya saya balik. Okey. Oleh itu sebelum kita nak mula ni, saya nak maklum pada kita hari ini ya kita ada pelbagai bangsa. Ya, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT. Kita ada bangsa India, kita ada bangsa Cina, kita ada daripada Thai dan kita ada daripada Filipino. Nak cerita betapa indahnya agama Islam dan Al-Quran ini ya diturunkan untuk semua kaum. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah uniknya agama Islam. Ya, inilah hebatnya Allah menjadikan ya manusia ini pelbagai bangsa, pelbagai kaum ya untuk apa? Untuk menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Oleh itu, ya alhamdulillah
kita bersyukur sangat-sangat kepada Allah kerana Allah beri kepada kita peluang untuk sama-sama kita mempelajari Al-Quran. Sebelum kita nak mempelajari Al-Quran ini mempunyai adab. Ya, itulah indahnya Islam. So, Islam ini cukup indah dengan adab. Bangun tidur pun ada adab. Nak pergi toilet pun ada adab. Kan? Semuanya hidup kita ini dipandukan dengan adab. Oleh itu nak baca Al-Quran, adabnya pertama, semua kita kena ada uduk. Ya, kena ada uduk dan kita kena membaca Al-Quran ini secara bertajwid dan kita kena menghayati bacaan setiap bacaan yang kita baca. Dan seterusnya nak baca Al-Quran bukan dengan pakaian bercompang-camping, kan, kena menutup aurat, sebab ini kalamullah. Ya, Al-Quran ini adalah kalamullah, kena ada adab, kena tutup aurat, dan seterusnya kena pakaian yang bersih. Dan terakhir sekali, sebaik-baiknya kalau nak baca Quran, mengadablah kepada kiblat, arah kiblat. Okey, alhamdulillah tuan-tuan, insya-Allah kita akan memulakan bacaan Wadduha. Saya akan baca dan sahabat-sahabat sekalian ikut saya. Okey, sebaik-baiknya sebelum kita mula kita kena baca perlindungan daripada Allah, iaitu a'udzubillah. Okey, minta lindung daripada syaitan yang direjam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Alhamdulillah tuan-tuan, kita dah membaca secara berjamaah. InsyaAllah lepas ni kita akan membaca
seorang demi seorang, dan di situlah kita akan mengetahui di mana kesilapan kita. Tadi kita baca ramai-ramai, semuanya betul. Lepas ni kita baru akan tahu di mana kesilapan kita. Okey, sebelum kita membaca seorang demi seorang, adalah sebaiknya kita baca terjemahan ayat ini. Saya akan bacakan, oleh itu kawan-kawan dan sahabat-sahabat dengar, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha, ya, wadduha, demi waktu duha. Wallaili idza saja, dan malam apabila ia sunyi sepi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, bahawa Tuhanmu wahai Muhammad tidak meninggalkan kamu dan ia tidak benci kepadamu sebagaimana yang dituduh oleh kaum musyrik. Dan ayat yang keempat, walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sesungguhnya kesudahan keadaanmu adalah lebih baik bagimu daripada permulaannya. Dan ayat yang kelima, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan sesungguhnya Tuhanmu akan memberikanmu kejayaan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak nanti, sehingga engkau redha dan berpuas hati. Ayat yang keenam, alam yajidka yatiman fa'awa, maksudnya bukanlah ia mendapati engkau yatim piatu lalu ia memberikan perlindungan. Ayat yang ketujuh, wa wajadaka dhallan fahada. Ayat yang ketujuh maksudnya, dan didapati engkau mencari-cari jalan yang benar lalu ia memberikan hidayah petunjuk dengan wahyu Al-Quran. Dan ayat yang ke-8, wa wajadaka ailan fa'aghna, maksudnya dan didapati engkau miskin lalu ia memberikan kekayaan. Dan manakala ayat yang ke-9, fa'ammal yatima fala taqhar, oleh itu adapun anak yatim maka janganlah engkau berlaku kasar terhadapnya. Manakala ayat yang ke-10, wa ammas sa'ila fala tanhar, maksudnya adapun orang yang meminta bantuan pimpinan maka janganlah engkau tengking ataupun herdik mereka. Manakala ayat yang terakhir, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, maksudnya adapun nikmat Tuhanmu maka hendaklah engkau sebut dan zahirkan sebagai bersyukur kepadanya. Inilah di antara makna ayat surah Ad-Duha. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena tahu setiap surah, setiap ayat yang diturunkan ini mesti ada sebabnya. Itulah dinamakan asbabul nuzul. Ya, mesti ada peristiwa, mesti ada kisahnya tersendiri. Oleh itu begitu juga dengan surah Ad-Duha, seperti mana yang kita tahu, ya. Saya akan membacakannya. Asbabus surah Ad-Duha ini iaitu beberapa riwayat menyebut bahawa wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terputus, manakala Jibril pula sudah tidak datang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu, orang-orang kafir berkata kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, telah dibiarkan oleh Tuhannya. Kerana itulah Allah Subhanahu Wa Taala tidak menurunkan ayat ataupun tidak menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad. Maka turunlah ayat ini untuk menangkis anggapan, tanggapan orang-orang musyrik pada waktu tersebut. Ya, inilah di antaranya asbabun nuzul.
InsyaAllah sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Allah SWT, dalam surah ini, ya, dalam surah ini apa yang kita boleh ambil sebagai pengajaran, ya, untuk kita, ya, mengamalkan dalam hidup kita. Pertama, kena ingat, pertamanya, terputusnya wahyu selama beberapa waktu bukanlah tanda bahawa Allah SWT memarahi Nabi Muhammad seperti mana yang didakwa oleh kafir musyrik. Ya, nak ceritanya, walaupun terputus wahyu, itu bukan menandakan Allah benci atau memarahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nombor dua, Allah tidak sekali-kali meninggalkan hamba-Nya. Di sinilah kita kena faham sebagai seorang mukmin yang mana kita ini baru masuk Islam, kita kena ingat jangan putus harap dengan Allah. Allah tidak sama sekali meninggalkan kita. Ya, kita kena banyak bergantung kepada Allah SWT. Dan yang seterusnya, kita juga dilarang sama sekali menghina anak yatim dan jangan mengherdik atau memaki orang yang meminta-minta kepada kita. Ya, inilah di antara intipati yang kita kena faham sungguh-sungguh. Anak yatim kita tak boleh herdik mereka. Dan begitu juga dengan orang miskin ataupun siapa saja yang meminta-minta kepada kita, jangan herdik mereka. Kalau tak nak bagi, ucaplah dengan kata-kata yang baik. Jangan kita nak maki hamun mereka. Ya, sebab kita belum berada di tempat mereka. Ya, sekarang alhamdulillah kita bersyukur sebab kita semuanya alhamdulillah cukup dan kita tak tahu kesusahan mereka. Tak nak bagi, kita cakap dengan cara baik, jangan maki hamun mereka. Dan yang terakhir sekali, kita sebagai hamba Allah, kita kena banyak mensyukuri nikmat Allah yang telah beri kepada kita. Ya, terutamanya kita ini yang Allah sebelum ini kita bukan sebagai seorang agama Islam dan Allah dah beri hidayah Islam kepada kita, kita kena banyak bersyukur kepada Allah. Ya, kita kena bersyukur, kena banyak berterima kasih kepada Allah. Ya, di antara tanda-tanda syukur kepada Allah adalah membaca Al-Quran. Kita kena belajar membaca Al-Quran. Ya, kena ingat, jangan putus semangat. Jangan kita kecewa dengan musibah yang Allah beri kepada kita. Kita kena banyak bersyukur dan berterima kasih kepada Allah sebab Allah pilih kita menjadi seorang Islam. Sebelum ini kita bukan Islam, sekarang alhamdulillah kita sebagai seorang Islam dan kita dah boleh mampu membaca Al-Quran. InsyaAllah itulah di antara pengajaran ayat surah Wadduha ini. InsyaAllah tuan-tuan dan sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Allah, kita akan mulakan tadarus kita seorang demi seorang. Ustaz, nak tanyalah, ayat yang ayat ke-6 ni kan, dia katakan, bukankah dia mendapati engkau yatim piatu? Adakah dia merujukkan kepada Nabi Muhammad? Tentang yang ayat ke-6 tu, kalau kita baca alam yajid kayatiman fa'awa, maksudnya iaitu bukankah ia mendapati engkau yatim piatu. Di sini nak menceritakan, ya, kalau kita nak faham, bukan ketika turunnya ayat itu Nabi itu yatim piatu. Nak ceritanya zaman Nabi, ketika Nabi daripada kecil lagi, lahir saja kan Nabi sudah kehilangan ayah. Mungkin di situ nak ceritanya, bukankah engkau wahai Muhammad dilahirkan dalam keadaan yatim. Di situ, tapi bukannya ketika turunnya ayat itu, sebab Nabi dapat wahyu dah dewasa, dah 40 kan. Tidak bolehlah kita nak kata wah Nabi masa yatim piatu dalam umur 40 kan. So nak ceritanya daripada lahir saja Nabi sudah digelar sebagai seorang yatim. Itu nak ceritanya dinisbahkan daripada zaman dia kecil lagi. Begitu. Ya, sama. Apa maksud dengan yatim piatu tu, Ustaz? Saya tak faham lah, Ustaz. Okey, di sini pula kalau kita dah sinonim apa yang kita tahu, bila mana kehilangan seorang atau kehilangan ayah dipanggil yatim. Bila mana kehilangan kedua-dua mak dan ayah, di situlah diberikan namanya yatim piatu. Kehilangan kedua-duanya. Ya, kita semua faham Nabi Muhammad lahir saja sudah tiada ayah dan selepas beberapa tahun Nabi pun kehilangan ibunya, maka digelarlah sebagai yatim piatu. Bukan setakat Nabi saja, bukan kita pun.
kan, ada di antara kita yang zaman kita kecil dulu, kan, zaman kita kanak-kanak dulu sudah kehilangan mak ayah. Di situ boleh kita katakan yatim piatu. Kena ingat ada umur yang tertentu yang boleh kita gelar anak yatim piatu. Macam kita ni dah dewasa ni, tak bolehlah nak kata yatim piatu, kan? Tak bolehlah. Kita dah dewasa, kita dah remaja, kita dah berkahwin, ada anak, kan? Tak bolehlah nak kata yatim piatu lagi. Okey, terima kasih. Okey, sekarang ni kita akan mulakan bacaan tadarus seorang demi seorang. Saya akan mula dengan Puan Habibah. Okey, Puan Habibah kita ni bangsa apa ya, Puan Habibah? Saya bangsa India. Bangsa India, alhamdulillah. Dah berapa tahun masuk Islam? Dah masuk 7 tahun. Masya Allah, terima kasih. Okey, cuba Puan Habibah mula dengan Bismillah, A'udzubillah, dan Bismillah seterusnya Wadduha. Okey, baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masya Allah, subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Wadduha walaili iza saja. Okey, Puan Habibah, di situ saya akan membetulkan ada sedikit kesilapan yang perlu kita tahu, iaitu wadduha, ha bukan ha, huruf ha. Ha pedas tu. Wadduha. Wadduha Okey. walaili iza saja. Okey, Puan Habibah cuba nipiskan za itu. Walaili idza saja. Walaili iza saja. Tu dia, Masya Allah. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Okey, saya ulang balik. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Okey, seterusnya saya minta Puan, siapa namanya Puan? Saya Norismah Dari mana? daripada Thailand. Masya Allah, tu dia, kita daripada Thailand ni. Okey, teruskan bacaan ayat yang keempat. Okey, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Okey, kamu kena betulkan balik. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Okey, Puan Norisma, kha itu nyatakan hurufnya, ya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Okey, alhamdulillah. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Okey, seterusnya kita mulakan dengan ayat yang ke-6. Lepas tu saya minta siapa nama Kak? Saya Roseanne. Roseanne, bangsa apa? Cina. Masya Allah, kita ada India, kita ada Thai, kita ada Cina. Okey, mulakan bacaan ayat yang ke-6. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam yajidka yatiman fa'awa. Masya Allah. Saya ulang balik. Alam yajidka yatiman fa'awa. Alam yajidka yatiman fa'awa. Masya Allah. Seterusnya. Wa wajadaka dhallan fahada.
Okey, saya ulang sekali lagi. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka dhallan fahada. Masya-Allah. Seterusnya, Wa wajadaka a'ilan fa'aghna. okey, saya ulang. Wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Cuba cepatkan sikit. Fa'aghna. Fa'aghna. Dia. Fa'aghna. Ulang balik. Wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Okey, ayat seterusnya. Ya juga. Ayat yang ke-9. Fa'ammal yatima fala taqhar. Okey. Fa'ammal yatima fala taqhar. Fa'ammal yatima fala taqhar. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah kita dah habis bahagian kaum Hawa. Kita pergi pula kepada kaum Adam. Baju kuning ni sahabat kita, siapa nama? Masya Allah. Saya Muhammad Ausam Muhammad Ausam. Dari mana ya sahabat kita? daripada Filipina. Masya Allah. Kita ada daripada bangsa India, bangsa Thai, bangsa Cina, dan kita ada daripada Filipina. Masya Allah. Okey, boleh kita baca? Bismillahirrahmanirrahim. Wa massaila falah tanhar. Masya Allah. Kita betulkan sikit. Okey, sahabat kita Ausam, dengar ya. Wa ammassaila fala tanhar. Wa ammassaila falah tanhar. Masya Allah. Okey, ayat yang ke-11. Wa amma bi ni'mati rabbuka fahaddits. Di situ ada silap baris tu. Tengok balik. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Masya Allah. Itulah dia. Dan kita ulang balik daripada atas surah Wadduha kepada sahabat kita. Siapa nama ya? Saya Muhammad Rahman dari Selayang. Dari Selayang. Okey, cuba Muhammad Rahman dari Selayang. Bangsa apa? Mestilah India kan? Okey. Okey, baca sahabat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, Encik Rahman, dengar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, teruskan. Wadduha. Okey, Encik Rahman. Wadduha. Wadduha. Okey. Wal-laili idza saja. Wal-laili idza saja. Wal-laili idza saja. Idza. Okey, ni tengok lidah saya. Idza. Lidah keluarkan sikit. Idza. Za. Lidah letak atas gigi. Za. Wal-laili idza saja. Wal-laili idza saja.
Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Okey, seterusnya. Walal akhiratu ghairul laka minal ula. Okey, di situ ada beberapa huruf yang perlu kita betulkan. Walal akhiratu. Ulang balik. Walal akhiratu Khairul laka minal ula. Ghairul laka minal ula. Okey, ulang balik. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu ghairul laka minal ula. Masya Allah. Ayat seterusnya. Wala sawfa yuktika rabbuka fatarda. Masya Allah. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Wala sawfa yuktika rabbuka fatarda. Masya Allah. Ayat seterusnya. Alam yajidka yatiman fa'awa. Okey, Encik Ramai ikut saya. Alam yajidka yatiman fa'awa. Alam yajidka yatiman fa'awa. Okey, alhamdulillah. Seterusnya sahabat kita. Okey, teruskan bacaan ayat. Siapa nama? Muhammad Syafiq Ustaz. Muhammad Syafiq. Masya Allah. Okey, teruskan. Bangsa apa? India. Masya Allah, bangsa India kita. Okey, teruskan ayat yang ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Wa wajadaka dhallan fahada. Masya Allah. Okey, Encik Syafiq dengar ya. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka dhallan fahada. Masya Allah. Ayat ke-8. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Okey, tanwin nak bertemu dengan fa, di situ dipanggil ikhfa. Okey, bunyi dia wa wajadaka ailan fa'aghna. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Okey, Masya Allah. Ayat yang ke-9. Fa'ammal yatima fala taqhar. Okey, ayat yang ke-10. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Masya Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Masya Allah. Itulah wahai sahabat-sahabat, inilah kita punya kelas tadarus interaktif bersama saudara Muslim, anjuran perkim kebangsaan. Alhamdulillah, hari ini kita dah berjaya menghabiskan satu surah. Kita baca makna dia, kita dah ambil intipati ayat ini, apa pengajaran dia. Ya, salah satunya kita kena sentiasa mengharap kepada Allah, dan kita juga perlu mensyukuri atas nikmat-nikmat yang Allah beri kepada kita, dan kita juga perlu menghormati anak-anak yatim, dan kita perlu menjaga hati orang susah.
ya, jangan kita mengherdik orang yang meminta-minta kepada kita. Kalau kita tak mampu nak beri, kita cakap dengan cara elok kepada mereka. Dan yang paling penting, jangan kita putus asa dengan Allah. Ya, kita ni baru masuk Islam. Memang biasalah ujian itu pasti ada, tapi kita yakin dengan Allah, insya-Allah Allah akan bantu kita, Allah akan sayang kita, dengan syarat kita kena istiqamah, ya, belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran memang susah, lagi-lagi yang kita baru masuk Islam ni, tapi insya-Allah, ya, bila mana kita istiqamah, kita bersungguh-sungguh, Allah akan bantu kita. Ya, insya-Allah kita jumpa pada hari seterusnya. Pada masa akan datang kita akan belajar surah seterusnya. Okey, insya-Allah sama-sama kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amin. Alhamdulillah. So insya-Allah kita jumpa lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.